Hi guys, apa khabar semua? Welcome back to part 2 of this video. Yes, ini adalah part 2. Kalau part 1 kamu tak tengok lagi, the first 5 questions, kalau kamu belum tengok lagi, simple je. Tengok dekat atas ni ada kad. Tekan kad tu, kamu tengok part 1 dulu and then come back to this video part 2. So, kita tengah buat kertas percubaan Matematik SPM 2021 Sekolah Agama. So guys, kalau kamu first time dekat sini, saya tak payah cakap benda ni setiap kali. Just tekan subscribe, tekan bell icon. Setiap kali cikgu upload video, you dapat notification dan you boleh tambahkan ilmu kamu. Dan keputusan matematik SPM awak akan meningkat. So, kita akan mulakan part 2 sekarang guys. Tunggu sampai hujung video ni untuk dapatkan free course daripada saya seperti yang saya janjikan dalam part 1. So, let's mulakan part 2 sekarang. Alright guys, so soalan pertama yang kita nak tengok sekarang ni adalah soalan 6. So, this is what? Soalan nombor 6 ni dia kata, Hadif menyertai pertandingan roket air yang diadakan di peringkat sekolahnya sempena Minggu Sains dan Matematik. Roket air guys, do you know dalam KBSM soalan kuadratik ya, soalan kuadratik dia selalu ada banyak kali saya dah tengok mereka suka gunakan roket air sebab konsepnya ada pelajar yang tak faham, ada pelajar yang faham, so dia macam susah sikit. But then bila cakap saja roket air, it's roket yang kita loncarkan daripada air lah. So bila kita tekan tu sebab pressure air tu, roket tu akan naik ke atas, lepas tu dia akan datang jatuh balik ke atas bahagian air tu, dia akan jatuh. So that is water rocket lah. Okay, so kita tengok roket air tersebut dilancarkan pada ketinggian 15 meter. Okay, graf fungsi y sama dengan 15 tambah 2x mewakili pergerakan roket air tersebut. Paksi y mewakili jarak dalam meter. Paksi y tu dia kata mewakili jarak dan paksi x ialah masa dalam saat. So jadual satu menunjukkan jarak dan masa bagi pergerakan roket air yang dilancarkan oleh Hadif. So guys, maksudnya roket tu dilancarkan pada 15 meter. Maksudnya apa tahu? So bila dia lancarkan roket tu, dia bukan lancar daripada tapak air tu. It's not from the water. Sebab kalau air tu adalah bahagian bawah tu, maksudnya dia jarak dia kosong. So sekarang ni dia lancarkan daripada 15 meter. Maksudnya bila dilancarkan roket tu dah ada 15 meter lebih tinggi daripada air. Dia ada dekat atas. So bila dia lancar, dia naik atas, lepas tu dia turun bawah balik lah. Gravity jatuh bawah, betul kan? So sekarang kita tengok apa yang dia nak. Okey, dia ada bagi jadual. Jadual tu ada nilai X, nilai Y. Okey, dengan menggunakan skala. Oh, dia nak lukis graf, guys. Graf. Yang ni, kalau sukatan KBSM dulu, dia keluar dalam bahagian 2. Kertas bahagian B. Okey, dia akan keluar dalam bahagian B. Dia akan keluar dalam bahagian 12 markah. Tapi sekarang ni dia bagi berapa? 4 markah untuk soalan ni, guys. 4 markah. Bukan lagi 12, dia 4 markah. So, tak apa, kita tengoklah dia nak kita lukis graf je. Tak ada, saya rasa graf tu dia akan lukis satu graf saja. Dulu dia akan suruh buat 2 graf. Let's see. Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 2 unit pada paksi Y. This is very important guys. Kalau kamu tak boleh salah 2 cm tu kepada 2 unit pada paksi Y, iaitu paksi menegak. Plotkan semua titik pada graf di ruang jawapan. Seterusnya lukis graf bagi fungsi. Dia suruh kamu lukis satu graf sahajalah dia nak kamu lukis Alright, so sekarang kita nak lukis graf. Dia dah bagi jadual. Okay, jadual dia dah bagi dan dia pun dah bagi kertas graf untuk kamu lukis. Dan kalau kamu tengok dekat sini, dia bagi skala untuk paksi Y sahaja. Paksi X dia tak bagi. Sebab apa? Sebab dia dah buat untuk kamu guys. Dia already do that thing untuk kamu. So, saya dah pergi kepada bahagian jawapan dan saya telah letak jadual tu dekat sini supaya kamu pun boleh nampak apa yang cikgu buat. Macam mana kita nak tandakan. So, first untuk paksi Y kita kena letak skala dia dulu. So, apa skala dia? Dia kata 2 cm kepada berapa unit? 2 unit pada paksi Y dia kata. So, ini adalah paksi Y. So, apa yang cikgu akan buat adalah first step, tengok untuk paksi Y, nilai kamu yang paling besar tu berapa dekat sini Kita yang paling besar saya nampak sekarang ni adalah berapa? 16 paling besar. So kalau saya nak letak 2 cm tu kepada 2 unit, so saya kena pastikan nilai 16 tu dah ada dalam saya punya paksi, so that I can draw or sketch or draw the graph yang dia bagilah all the points. So dia dah kata 2 cm kepada 2 unit. So apa maksud 2 cm kepada 2 unit guys? So yang ini adalah 1 cm. Okay, kalau dia kata 2 cm tu 2 unit, kita ambil 2 cm dan dia kena meningkat sebanyak 2 unit. That's the meaning. So dekat sini 2 cm saya akan letak nilai dia 2. Lepas tu dekat sini kita akan letak 4. Kita akan terus meningkat lah macam tu 4. Yang ni adalah 6. Yang ni 8. Lepas tu 10. Lepas tu 12. Lepas tu 14. Dan dekat sini ngam-ngam 16. Nampak tak? Dia bagi dia punya paksi tu exactly untuk nilai yang kita perlukan. Sebab apa? Dia tak nak kamu buat salah guys. They don't want to challenge you. Dia tak nak kamu buat salah. Sebab tu dia punya paksi tu is perfect untuk kamu nak lukis. Alright. Kalau dulu KBSM dia orang kena buat paksi dia sendiri. But
Now it's much more easier. Ni macam soalan form 3 lah ni. Okay, tak apa, kita tengok Alright, so sekarang kita nak plotkan titik-titik dia. Let's put in all the points sekarang. Okay, titik pertama. Dia kata X2 kosong, Y2 15. Apabila X2 kosong, Y2 adalah 15. Dekat sini kita kena tandakan. So, let me mark the point here. Alright. But sebelum cikgu buat apa-apa lagi, I just want to tell you guys something. Kepada pelajar yang faham konsep soalan ini. Alright. I'm going to give you some additional input. Kenapa apabila X2 adalah kosong, Y dia adalah 15? Ingat tak? Dia kata roket tu dilancarkan 15 meter daripada bahagian air. 15 meter. So, kalau dia kata 15 meter, so masa dia lancarkan tu, it's actually 0. Correct? Masa dia, kita mulakan masa. Kalau kita mula, okay, lancarkan roket tu, tekan saja masa. Dia start daripada 0. So, apabila masa dia, sebab dia kan dah kata X2 adalah apa? Masa. Apabila masa dia kosong, dia belum lancar lagi, roket tu pada jarak 15 meter. So, that's the meaning of this. Just additional input untuk kamu. Kalau tak pun tak apa, kita just sketch graph sahaja. That's the most important thing dia nak. Okay, next. 0.5. Guys, this is very important. Dia kata apa? 0.5 tu adalah 15.75. So, kamu kena pastikan yang ni 1. 0.5 tu dekat mana? Dekat sini. Dan dia punya nilai tu 15.75 guys. So, apabila dia 0.5 sampai dekat garis sini, dia punya nilai adalah 15.75 guys. Kamu tahu yang ni 15. Okay. Yang ni adalah 16. So, beza dekat sini kita ada 5 kotak. Dalam 5 kotak ni, peningkatan dia adalah 1 unit. So, maksudnya apa guys? Maksudnya, setiap satu kotak kecil ni, dia meningkat sebanyak 0.2 unit. So, kalau setiap kotak kecil ni 0.2, so katakan yang ni adalah nilai dia, okay, 15 ya. Yang ni adalah 15. So, yang ni akan jadi 15.2, 15.4, 15.6, 15.8. Yang ni adalah jadi berapa? 16. So, kita nak 15.75, iaitu di antara 15.6, 8 yang ni 16, 15.6 dan yang ni adalah 15.8. Dia sampai dekat tengah-tengah sini guys. You don't have to worry too much about this. Sebab apa? Apabila kamu letak 15.6, 15.8 sampai dekat tengah-tengah sini. Apabila kamu letak garis macam ni, dia dah cover the entire space dah. So, kamu tak payah risau sangat. It's somewhere in the middle there. So, kita letak saja nilai dia. Alright, yang seterusnya, berapakah nilai dia? Dia kata apabila 1 dia adalah 16. So, dia dekat sini 1. So, dia kena 16. Cikgu letak saja titik dekat atas 1 tu 16. Cikgu letak titiknya dekat sini. Cikgu jadikan kecil sikit supaya kamu boleh nampak nilai-nilai dia. Alright, apabila dia adalah 2, okay, X nya 2, Y adalah 15. So, X2, 2 dekat sini, atas sini, Y dia adalah 15. 14, yang ni 15 okay, yang ni adalah 15 kamu. Alright, apabila X dia 3, Y nya adalah 12. Cikgu letak titik dekat sini. Okay, 3 dan 12, can you guys see? 3 dan 12, cikgu dah letak. So, apabila X nya adalah 3.5, Y adalah 9.75. So, 3.5 tu dekat sini. Dan Y nya adalah 9.75. Somewhere dekat sini, cikgu zoom sikit. Yang ni adalah 9, yang ni adalah 10. 9.2, 4, 6, 8. So, 75 tu antara dua-dua sini. Dekat sini lah. So, cikgu akan tandakan dekat sini. Itu adalah titiknya guys. 9.75. I already mark over here. Okay, and then kita ada apa? Kita ada 4 tu 7. 4X, Y 7. So, X adalah 4, Y nya adalah 6 dan 1 7 dekat sini. Cikgu tandakan dekat sini. Alright, dah tanda dah. Next, X awak adalah 5, Y nya adalah 0. X 5, Y nya adalah 0. So, kita letak saja titik dekat bawah sini. Okay, guys. First rule, saya nak bagi tahu pada kamu. Alright, so, apabila kamu letak titik-titik dekat sini, guys, you know what's the most important thing? Jangan letak titik yang sangat besar macam spider-spider macam ni. Ada pelajar saya tengok, dia buat titik sangat besar, sangat besar. See, you don't have to do all this. Jangan juga letak dot seperti ni, guys. Jangan letak dot, nampak tak? Yang ni, macam ni, jangan buat. Sebab bila kamu letak dot, nanti bila kamu sambung, maybe tak nampak mana titik kamu. So, make sure you draw a small X cross macam tu saja. Paling besar, jangan lebih 4 kotak ni. Don't go beyond that 4 boxes yang kamu letak dekat sana. So, jangan pergi besar sangat, jangan pergi kecil sangat. That's the tips untuk awak. So, yang ni semua jangan buat. Saya padam je. Okay, now. Lepas kamu dah letak semua titik-titik tu, dia suruh kamu lukis graf. So, apabila kamu lukis graf, kamu kena sambungkan semua titik ni dengan garis yang cantik, freehand. Okay, guys. Now, bila saya nak sambungkan garis ni, you guys know, saya tidak menggunakan kertas graf ke apa. So, I'm just using my drawing pad dekat sini. So, lebih kurang saya nak lukis. Kalau dia punya garis tu tak betul, janganlah cakap apa-apa. I'll try my best to do the best, okay? So, make sure you guys kena buat freehand. Freehand maksudnya, dia garis yang kamu kena gunakan freehand. Tak boleh lurus sangat lah. Alright, so cikgu dah pun lukis.
Almost guys, the graph looks nice, alright? The graph looks nice. Macam ni lah kamu kena buat. Jangan buat lukisan macam kalau ada 2 titik dekat sini, janganlah macam kamu buat macam drawing. Tak payah. Yang ni kamu ni bukan artis tau. Kamu ni bukan artis. Kamu tengah jawab soalan matematik, so tak payahlah nak buat benda-benda macam tu guys. So like this, it's perfect and I think you will get berapa markah untuk soalan ni tadi? 4 markah guys. So 4 marks is yours kalau kamu lukis garis yang cantik seperti ni. That's it untuk soalan nombor berapa ni? Soalan nombor 6. Let's go for the next question. So guys, soalan nombor 7. Alright, soalan nombor 7 ni dia kata Syamimi dah Hanis, wait. Can I do this in English? Sebab ada juga maybe pelajar yang DLP tengah tengok video juga. So let me do this question in English guys. Doesn't make any difference. BM, English language je. Alright, jom kita tengok. Syamimi and Hanis went to supermarket to buy pineapples and guavas. Alright guys, tengok apabila dia cakap saja benda-benda macam ni, when they say it's pineapple and it's guava, whatever fruit they say, right? You know what I'll do? I will mark the pineapple as P because the first letter for pineapple is P and guava is G. I can do that. Pineapple and guava. If you're doing in bahasa, kalau kamu tengah buat dalam bahasa Melayu, kamu boleh lah buat pineapple, N untuk nanas, J untuk jambu. Tak ada masalah. Tak ada masalah sebab jawapan terakhir dia tanya dalam in terms of pineapple dan guava. Okay, dia tak tanya P berapa, Q berapa, dia tak tanya macam tu. Kita kena bagi jawapan dalam bentuk yang dia nak tu. So, P untuk pineapples and G untuk guava. Lepas tu dia kata, Syamimi bought. Okay, let's continue here. Syamimi bought 3 pineapples and 2 guavas. Guys, see, tengok saja benda ni. As I told you, you should not waste your time in your exam. The most important thing in exam is completing all the questions in the given time. As fast as you do, that's good for you. So, whenever you read this kind of question, you already know how to solve this question. You cannot be like, go to the exam, baru kamu nak fikirkan, oh, macam mana nak buat soal ni? How do I do this? Is it like, you know, that's crap. Don't do that. Okay, so what you need to do now, straight away, you can write an equation because they said, Syamimi and Hanis went to supermarket and Syamimi said pineapple, guava, blah, blah, blah. Syamimi bought 3 pineapple and 2 guava. So what do I understand from there? It's 3 pineapple plus 2 guava. That's what Syamimi bought, okay? With the price of 9 ringgit, so equals to 9. I don't need to write RM9. I can just put there 9 because I'm trying to form an equation here, right? RM9. While, okay, they said while Hanis bought 4 guava and 5 pineapples. So 4 guava plus 5 pineapples. So guava, okay, guava. Okay, if you guys see here, right, I write the guava at the back and then I write the pineapple in the front. But when they tell you here, they said 4 guava and 5 pineapple. Normally we write 4 guava and 5 pineapples. I don't want to do that. I want to make sure the pineapple, guava, it's all aligned in the proper line. So what I'm going to do here is, they said Hanis bought 4 guava and 5 pineapples, right? So 4 guava plus how many pineapple? 5 pineapple. The price is 16 ringgit. There, she will tell you 16 ringgit here. Bukan she. They got tell you 16 ringgit. Okay. Now, by using the matrix, matrix. By using the matrix method, calculate the price of a pineapple and guava in RM. So, they want the price of a pineapple and guava. So, basically, you need to find what is P, what is G in RM. Nothing much you have to do. So, what you guys need to do is, okay, this is matrix. When you know it's matrix, how you should do matrix, you also should know. Don't think too much. Just first step, convert this into the matrix form. So how do you convert this into the matrix form? Just take the front numbers and write it down. So it's 3, 5, and then I got 2, and then I got 4. Can you guys nampak tak apa cikgu buat? 3, 5, 2, 4. Cikgu letak saja 3, 5, 2, 4 ni. Cikgu letak saja dekat sini. And then put them in a bracket. Okay? Put them, because they all positive, right? Like 3 pineapple, 2 guava, 5 blah, 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 positive. And then I put this unknown. Okay, unknown pertama ni cikgu tulis apa? What do I write here? I write P, right? The first part here I write P, correct or not? So when I write P here, the top part I must write also P. Alright, on the second matrix that you're going to write, it's going to be P. And then if you write G, the second unknown, then you're going to tulis G over here, P and G, alright? And then you should say this is equal to 9 and 16. Just follow whatever is there. So you already convert this into matrix form. That's very important. That's step number 1. Step number 2, find P and G lah. How do you find P and G? Inverse and write it on the other side. So I will write the P and G will be equal. So I straight away do the inverse method. The inverse of the front matrix here is 1 over AD minus BC. Ni darab ni, tolak ni darab ni. That's what you need to do. So 3 times 4 is 12 minus
I can write that 12 minus, what is 5 times 2? 10. Okay guys, I'm just doing this for you. Kalau tak, saya buat apa tahu? Terus saya tulis 12 minus 10 tu berapa? 2. Saya kan buat macam tu je. Korang boleh juga buat macam tu. Tak ada orang kata you mesti buat benda-benda ni. You guys can just do like that. 3 minus 2. Okay, 12 minus 10 is 2. So you boleh terus buat 1 over 2. And then kamu kena ubah suai sikit kamu punya matrix yang ada dekat sini. You need to change a bit. So how do you change this matrix here? Alright, matrix yang depan tu kan kita tuliskan 3, 2, 5, 4 ni. This matrix you kena tukar sikit. Apa yang tukar? 2 ni tukar tempat 4 dan 3. Tukar tempat. That's it. You need to change that place. Alright. And then 2 and 5 tukar apa? Tukar simbol. Try to say with the R sound. Okay, you kena tukar simbol dekat sini bang. Dengan negatif 2. Ini negatif 5. So, kamu kena tukar simbol sahaja dekat sana. Bahasa baku macam bahasa orang Indonesia. Pernah dengar dia cakap macam mana. Alright now, like guys, this is DLP, right? So, for negative 2, 5, I really change all the place. Alright, that's how I do the matrix inverse dekat sini. And then I'm going to write this at the back over here. So, I'm going to write 9 and then on the bottom here, I'm going to write 16. Okay, so this is what you're going to do. Alright, now. The idea for this question is do this part first. Selesaikan benda ni dulu and then jawapan dia darab dengan 102. Jangan 102 darab dengan semua elemen dekat sini and then you buat dia pening kepala terlalu banyak pecahan. So solve the back part first. Selesaikan bahagian kat belakang dulu. So how do you guys do this? You know right? You multiply. You know the technique that I got teach my students macam nak buat. I hope you guys also know how to do that. Okay? Matrix ni kita nak buat actually ya, aku tulis je lah 4, negatif 2, negatif 5 dan 3. Yang matrix kedua tu tulis kat bawah sikit 16. Korang kena buat garis-garis. Tempat pertama ni, yang dua-dua ni you kena buat. Pertama darab pertama tambah dengan kedua darab kedua. Macam tu lah. That's roughly idea So dekat sini cikgu nak terus tulis dia punya number kat depan 102. Okay, so kalau saya darab 4 darab dengan 9, 36. Alright. Tambah dengan, saya akan dapat apa? Negatif 2 darab dengan 16, negatif 32. Saya tulis benda ni. Nang kedua pula dekat bawah ni, negatif 5 darab dengan 9, saya akan dapat negatif 45. Tambah dengan yang kedua ni apa? 3 darab dengan 16, 48. Saya akan dapat 48. Okay, so that's what we need to do. So sekarang bila saya selesaikan, okay, 36 guys. 36 tolak 32, saya akan dapat 4 kan. Separuh daripada 4 ni adalah berapa? 2. Saya akan dapat jawapan dekat atas. Dekat bawah ni pula, negatif 45 tambah dengan 48, saya akan dapat 3 kan. Okay, separuh daripada 3 tu adalah 1/5 saya akan dapat dekat bawah. Cikgu, kenapa cikgu tak letak 3/2? Sebab yang ni dia cakap tentang harga RM, betul tak? So RM tu letaklah perpuluhan, tak salah pun. Kita letak P dan G, dia lebih sesuai lah kalau perpuluhan. So, apa yang saya faham dekat sini adalah nilai P adalah 2. Okay. Dan nilai G ni adalah berapa? 1.5. But guys, can you give the answer like this? Jangan. Dia tak tanya awak P ke G. Sebab apa? P tu untuk pineapple, G untuk guava, itu dalam bahasa Inggeris. Kalau kita buat, that's DLP, right? If the student do in, in bahasa, it's gonna be N untuk nanas dan J untuk jambu. N and J. So, the terms gonna be different. So, you punya jawapan terakhir, you kena bagi macam mana tau. You must write the answer. They ask you to find the value of pineapple and guava, right? So, you must write pineapple equals to berapa dan guava equals to berapa. So, your final answer should be like this. Pineapple PPLE is equals to RM berapa, and then guava is equals to RM berapa. That's what you guys need to do. Okay, pineapple is equals to how much, guava is equals to how much. So pineapple is RM2. Alright, is it correct? Pineapple 2, guava 150. So pineapple is RM2 and guava is RM1 ringgit 50 cents. So this will be your final answer, guys. Final answer kena macam ni Final answer kena macam ni. Jangan gunakan unknown P, G, Q, K. Itu semua tak payah. Alright. Soalan ke-8. Let's go for that. Alright guys, ini adalah soalan ke-8. I think this is soalan what is that? Financial. Okay. Matematik pengguna. Yeah, that's the topic. Okay, matematik pengguna, dan ini adalah daripada form 3 guys. Form 3 tengok pun dah tahu dah sebab dia cakap tentang saham and all that. Kalau form 4, form 5 dia akan cakap tentang cukai, insurance and all that stuff. Now, let's look at this. Pada Januari 2020, Januari tu awal tahun 2020, Rizal melabur sebanyak 3,500 unit saham yang bernilai RM RM1.50 satu unit. Okay, so dia beli 3,500 unit dengan satu unit tu adalah sebanyak RM1.50 dia beli. Alright. Dalam akaun amanah saham mewah. Okay.
pada penghujung Disember 2020. So Disember 2020 tu adalah berapa guys? 1 tahun hujung tahun So Januari dengan Disember di awal tahun, hujung tahun, consider term dia 1 tahun lah Amanah Saham Mewah membayar dividen. Okay, dividen tu profit lah, dia bayar 6.5%, okay, untuk 1 tahun. Biasanya profit tu dibayar per annum. So dia bayar untuk 1 tahun 6.5%. Pada Januari 2021, okay, so ini sudah tahun seterusnya, saya tulis dalam warna lain lah. Januari 2021, Rizal menjual semua saham yang dimiliki dengan harga RM1. Okay, so dia menjual dengan harga RM1.80 seunit. Okay, sebab apa dia jual? Sebab harga dia beli tu rendah, sekarang harga dia dah naik RM1.80, so dia jual lah. Okay, hitung nilai pulangan pelaburannya. Dia nak nilai pulangan, return on investment. Okay, dia nak nilai pulangan tu, dia nak keuntungan yang dia dapat. Okay, but guys, normally in English, let me tell you, when they say calculate is return on investment. Return on investment maksudnya pulangan. Berapa yang kamu dapat? Biasanya dikira dalam bentuk peratus, percentage. What is my return on investment? ROI. Kalau saya labur RM10,000 hari ni, berapa persen saya akan dapat? Dia akan kata, okay, your ROI will be maybe 5%. So, maksudnya kalau saya labur RM10,000, saya maybe akan dapat pulangan RM500 sebagai saya punya pelaburan. But that 10,000 yang saya labur tu saya dapat balik lah. You understand not? So the return balance extra berapa kita dapat, itu kita panggil return on investment, dan biasanya dikira dalam bentuk peratus. So how do we do this guys? Logic simple je First, dia beli berapa? Kita kira benda tu dulu. Januari 2020, Rizal melabur 3,500 unit saham. So 3,500 unit saham dia darab dengan RM RM1.50. So bila kamu buat benda ni, 3,500 darab dengan RM1.50, kamu akan dapat sebanyak 5,250. So first dia labur 5,250. Inilah duit yang dia telah labur first time bila dia beli saham. Okay, yang kedua, okay, dia adalah, okay, dia dapat dividen. Okay, dividen. Alright, dividen dia berapa persen dia dapat? Untuk 1 tahun tu dia dapat 6.5%. So maksudnya RM 5,250 ni kita kena darab dengan 6.5%. So 6.5% tu macam mana kita kira? Sebenarnya dia percentage tu 6.5 bahagi dengan 100. Inilah apa yang kita akan buat. So apabila kamu tekan benda ni dalam kalkulator, kamu akan dapat RM RM341.25. So guys, ini adalah pulangan. Ini adalah dividen yang kamu akan dapat. So bukan kamu dapat, Rizal dapat. Dia dapat dividen ni sebanyak RM341.25 daripada pelaburan dia 5,250, dia dapat dividen. Alright. Okay, next dia kata apa? Januari 2021, dia telah jual semua saham dengan RM1.80. So apabila dia jual saham dia dengan RM1.80, dia dapat untung ke rugi? Of course untung kan, sebab dia beli dengan RM1.50 satu unit. Sekarang dia jual dengan RM1.80 satu unit. So berapa keuntungan dia? Bagi setiap unit tu dia dapat untung berapa? 30 sen, betul tak? RM1.80 tolak RM1.50, dia dapat untung sebanyak berapa? Sebanyak 30 sen seunit dia dapat, betul tak? Okay, so kamu boleh kira untung dia terus, ataupun kamu kira berapa banyak yang dia jual tu pun boleh. Nanti kamu boleh tolak dengan dia punya pelaburan dekat sana. But kalau kamu nak kira untung, sebab dia nak return on investment kan, so kita boleh kira dia punya keuntungan sahajalah. Maksudnya 3,500 unit dia darab dengan RM 0.30 sen. Kenapa saya darab dengan 30 sen? Sebab untung dia 30 sen lah. Dia beli jual tu kita tak payah kira, 5,000 tu semua kita letak je tepi. Tapi untung daripada tu berapa dia dapat, kita kira sekarang. Untung yang dia dapat adalah sebanyak RM 1,050. So ini adalah keuntungan yang dia dapat apabila dia jual. So dia beli dengan harga yang murah, bila dia jual ekstra tu dia dapat 1,050. Dia dapat, itu adalah ekstra dia. Tapi jumlah ekstra, jumlah keuntungan dia berapa lepas dijual? Dia dapat 1,050 dan juga dia terima sebanyak dividen RM341, betul tak? So ini adalah dia punya jumlah return, pulangan dia. Okay, so jumlah pulangan dia adalah sebanyak, so jumlah pulangan adalah sebanyak, kita akan ambil dua-dua ni, 1,050 tambah dengan 341.25, kita akan dapat sebanyak 1,391.25 RM 1,391.25. Okay guys, ini adalah jumlah keuntungan dia. Ini adalah jumlah keuntungan, inilah apa yang dia pulangan dia dapat. Okay, tapi biasanya saya dah cakap dah, return on investment tu adalah dikira dalam bentuk apa? Peratus. So dia dapat pulangan 1,391.25 dengan pelaburan dia berapa? The initial dia masukkan duit tu berapa? 5,250. Itulah duit yang dikeluarkan untuk beli saham tu kan. So kita bahagi RM 5,250
tolong. Dan kita darab dengan 100 untuk dapatkan jawapannya dalam bentuk peratus. So, bila kamu buat benda ni, what do you get? So, kamu akan dapat jawapan dia sebanyak 26.5%, guys. Ini adalah jawapan kamu. Alright, dalam skema dia ada tulis 26.48, which is 26.5 is the same thing. So, it's all depend on macam mana kamu masukkan nilai di dalam kalkulator. But dua-dua jawapan dia boleh diterima. Jawapan yang betul, guys. 26.5. So, that's it untuk soalan ini. Form 3 punya soalan tau. Pelaburan, saham and all that stuff. Kalau kamu bagi alasan cikgu, saya dah lupa semua benda-benda ni, guys. Whose fault is that? Siapa yang kena ingat? You lah kena ingat. So, prepare and then go. Let's go to the next question now. Soalan number 9. Oh, guys. Soalan number 9 dekat sini adalah persamaan serentak. Okay, tadi kita buat persamaan serentak tapi dalam bentuk matrix. Tapi sekarang ni, kita nak buat persamaan serentak. Ini semua soalan form 3 juga, guys. Basic form 3 punya soalan. So, dia bagi berapa markah? 4 markah. This is standard KBSM. KBSM pun memang ada soalan seperti ni, persamaan serentak dia keluar. Dan sekarang ni dalam kertas ni pun dia ada keluar soalan nombor 9. So, jom kita selesaikan benda ni. Dia kata hitung nilai M dan N yang memuaskan persamaan linear serentak berikut. So, guys, ada dua cara nak buat soalan ni. Kamu boleh buat cara penggantian, penghapusan, cara graf. Ada 3 cara lah basically. But untuk soalan ni, saya nak buat cara apa? Saya suka buat cara penghapusan. Kenapa cikgu suka? Aku suka je lah. Aku suka cara tu sebab saya rasa benda tu senang. Boleh elakkan banyak pecahan, banyak pengiraan. Kalau penggantian tu dia akan ada banyak pengiraan. Di mana bila ada banyak pengiraan, kemungkinan kesalahan, peluang untuk buat kesalahan pun agak tinggi. Tapi sekarang ni kalau kita buat penghapusan dia agak mudah sikit. But kalau penghapusan, first kamu kena buat satu benda lah. Kamu kena pastikan either nilai M yang ada depan ni dia sama ataupun yang N ni depan dia adalah sama. Either one you kena samakan. So dalam soalan ni saya nak samakan yang M punya lah. Saya tak nak samakan yang N punya. Kalau kamu nak buat yang N pun boleh je. Tak ada masalah. So let's say saya nak samakan nilai M. So apa yang saya akan buat adalah, jawapan saya, the first step saya akan buat adalah apa? Saya akan tulis, alright? Saya akan tulis ni adalah nilai 2M tolak 5N sama dengan 7. Ini namakan sebagai persamaan 1. Katakan. Okay, so apa yang saya nak buat adalah, persamaan 1 ni saya nak darab dengan nilai berapa? Okay, kalau saya nak samakan M ni, 2 ni nak jadi sama dengan 5 memang tak boleh. Tapi dia kena cari satu faktor sepunya lah. So 2 ni nak jadi sama dengan 5, saya darab je. 2 darab 5, saya dapat berapa? 10. So common factor dia 10. So apa yang saya, bukan common factor, common multiple dia 10. Okay, ataupun kita panggil sebagai gandaan sepunya. Yes, that's the term. Okay. So, 2 dan 10 ni kalau saya nak jadikan dia sama, 2 darab dengan 5, saya akan dapat 10. So, persamaan 1 ni, saya kena darab dengan berapa? 5. So, apabila saya darab dengan 5, ini satu persamaan kan? Semua kena darab 5. 2M kena darab 5, ni kena darab 5, ni kena darab 5. So, apabila saya darab dengan 5, saya akan dapat jawapan berapa? Saya akan dapat 10M tolak 25N sama dengan 35. So, saya namakan ni sebagai persamaan yang ke 3. Kenapa saya namakan persamaan ketiga? Sebab inilah persamaan yang pertama, yang inilah persamaan yang kedua dalam saya punya view lah, pandangan saya lah. So, persamaan yang kedua pula adalah 5M tambah dengan 4N sama dengan 1. Ini adalah persamaan yang kedua. So, sekarang ni kalau nak jadikan sama, sebab saya nak hapuskan M tadi, so saya kena jadikan nilai M depan dia tu sama, koefisien dia sama. So, apa saya buat adalah persamaan kedua ni, saya kena darab dengan berapa? Tadi 2 tu darab dengan 5 supaya dia jadi 10. Sekarang 5 kena darab dengan berapa? 2 lah supaya dia jadi 10. So, saya akan buat persamaan 2 ni darab dengan berapa? 2. Okay. So, bila saya darab dengan 2, semua kena darab 2. 5M darab 2, 4N darab 2, darab 2, semua darab 2. Kamu akan dapat 10M tambah dengan 8N sama dengan 2. Ini adalah persamaan yang ke-4. Cikgu, kenapa cikgu kata 4? Yelah, 1 ni dah tukar jadi 3. 2 ni tukar jadi 4. Kalau saya nak maintain 1 dengan 2, boleh. Just tak nak elakkan je, saya nak buat macam ni lah. Apa salahnya? Buat je. Okay. So now, saya dah dapat persamaan 3 dan 4. So apa yang saya nak buat adalah, saya akan ambil persamaan 3 ni. Alright. Dan saya akan tolak dengan persamaan 4. Okay, 4. Kenapa saya nak tolak persamaan 3 dan 4? Sebab saya nak hapuskan apa? Saya nak hapuskan nilai M kat depan. Sekarang M dia dah sama kan? So kalau dia sudah sama, saya akan tengok simbol dia. M ni depan dia positif, ini pun positif. Kalau simbol dia sama, saya akan tolak persamaan dia. Kalau simbol dia lain, saya akan
tambah persamaan dia. Supaya saya nak hapuskan benda tu. That's the technique. Dia macam magnet. Kalau sama, dia menolak. Kalau dia lain, utara, selatan ataupun plus minus tu, dia akan menarik. So that's what you guys need to do. 3 tolak dengan 4. So apabila saya tolak, kamu boleh tulis balik 10M. Saya tengah tulis persamaan 3 sekarang ni. 10M tolak 25N. Kenapa ada jarak? Sabar lu. Ni adalah persamaan yang ketiga. Saya nak tolak persamaan yang keempat, iaitu 10M tambah dengan 8N sama dengan 2. So saya nak tolak dua-dua ni guys. Just do garis seperti ini. Dan kamu tolak je one by one. So depan ni kamu tolak 10M tolak 10M, dia hilang, dia jadi kosong dekat sini. Alright. Dan ingat tengok bila cikgu kumpulkan dia punya term-term dekat sini, saya telah kumpul sekali dengan simbol yang ada di depan. 25N tu depan tu ada negatif. Tengok, saya tak pecahkan macam ni tau. Saya tak pecahkan garis tu macam tu. Sebab apa? Simbol kat depan tu sangat penting. Sekarang 25N, dua-dua ni kita kena buat apa? Kita tengah tolak, betul tak? So sekarang kita cuba tengok. Negatif 25N tolak dengan 8. So, negatif 25 tolak 8, kita akan dapat apa? Negatif 33N kita akan dapat dekat sini. Okay. Lepas tu, dekat sini ada sama dengan, kita tulis je sama dengan 35 tolak dengan 2. Kita akan dapat, sebab 35 tolak 2 kita akan dapat 33 balik. Kita tulis je 33. So, nilai kamu dekat sini, negatif 33N adalah 33. Maka N kamu adalah negatif 1. Ini adalah jawapan bagi apa? N. Tengok, senang. Tolak je, terus sudah dapat nilai N. So, next kalau dah tahu N tu adalah 1, kita tulis apa? Apabila nilai N sama dengan negatif 1, saya boleh ambil je daripada persamaan berapa? Tengok ni semua kita tulis lah, professional sikit lah. Okay. Daripada persamaan berapa? You nak cari persamaan 1 ke, 2 ke, 3 ke, 4 ke, suka tingkau, tak ada masalah. Let's say saya ambil daripada persamaan 1. Okay, daripada persamaan 1. So apa yang saya kena buat adalah ganti N negatif 1 dalam persamaan 1. That's all I need to do, Your Honor. That's all I need to do. So apa yang saya kena buat adalah 2M tolak 5, N tu negatif 1 sekarang, sama dengan 7. You guys see? Persamaan 1, bum, cik, tak, pu. Dah dapat dah. Pu. Busuk je. Okay, tak apalah, kita buat benda ni. Alright, so kita akan dapat apa? 2M tolak 5 tolak 1 tambah 5 sama dengan 7. So, kamu akan dapat 2M adalah 2. Maka M kamu adalah 1. Just pindah-pindah persamaan linear guys. Alright, that's it. So, kamu dah tahu nilai N adalah negatif 1, M adalah 1. So, saya punya advice, bila kamu tulis jawapan, jangan letak asing-asing jawapan macam ni. So, kamu tulis therefore, N adalah negatif 1 apabila M adalah 1. So, tulis jawapan terakhir seperti ini supaya senang. Boom, terus dapat markah. Alright. Soalan ke-9. Dah siap. Next question. Let's do soalan terakhir. Soalan nombor 10 pula sekarang. Guys, penjelmaan. Dulu dia panggil penjelmaan. Tapi sekarang adalah kekongruenan, pantulan. I don't know. Panjang nama topik dia. Tapi dulu kita panggil dia penjelmaan lah. Right. So, now. Macam mana kita nak buat? It's the easy part of the penjelmaan. Dulu penjelmaan ada 2 bahagian. Okay, sekarang ni dia bagi yang senang punya sahajalah. So, dia kata apa? Alright, Raja 4 menunjukkan satu titik M pada sata kartes. Ini adalah titik M. Dia ada pada sata kartes ini. Dia sudah pun cakap benda tu. Lepas tu dia kata apa? Dia kata P adalah translasi 2, negatif 4. So, P tu bila dia cakap dia suruh kamu buat P, kamu kena buat apa tau? Translasi 2 negatif 4, itu yang kamu kena buat. Okay. Kalau dia kata buat Q lah, buat Q. Q tu maksudnya apa? Q tu adalah putaran 90 darjah arah jam pada pusat 1, 1. Itu adalah putaran. Rotation yang kamu kena buat. Rotation 90 degree clockwise at the center of rotation 1, 1. Itulah apa yang kamu kena buat dekat sini. Alright. Sekarang dia suruh kamu buat P kuasa 2. First one, P kuasa 2. Guys, first kamu kena faham, kalau proses ataupun soalan penjelmaan macam ni, dia ada cara kita buat dia punya jawapan. Alright. So, apa yang kamu kena buat lah, buat benda ni. Setiap kali kamu jumpa soalan macam ni, buat rangka dia macam ni. So, what is the rangka? Very simple. Apa yang kita nak buat penjelmaan? What is the object yang kita nak tukar tu? Adalah titik M, betul tak? Sebab dia dah kata dekat sini. Nyatakan koordinat image bagi titik apa? M. So, dia nak tahu M tu bila dia jadi penjelmaan benda ni, dua benda ni berlaku, mana M tu akan ada. So, mana dia punya pergerakan. Itu yang dia nak. So, the first step, rangka jawapan buat macam ni guys. So, dia ada titik M. Titik M tu akan ada koordinat.
Mana koordinat titik M? Tengok dalam gambar ni. Mana titik koordinat ni? Titik koordinat apa benda ni? M4 dan 3. Itu adalah koordinat titik M, betul tak? So, saya akan ambil, tulis dekat sini 4 dan 3. Am I right? Did I write correctly? 4 dan 3. Yang ni adalah 4, yang ni adalah 3. Yes, betul. Itu adalah koordinat titik M. Okey, tengok rangka jawapan. Macam mana cikgu tulis Apabila saya buat satu arrow, maksudnya dia telah melalui satu penjelmaan. Dan penjelmaan yang dia melalui ni akan tukar M tu jadi image M. Dan image M ni akan ada satu koordinat dekat sini. Image M. Lepas kita tukar dia daripada satu tempat, buat something, translasi ke, pantulan ke, putaran ke, dia akan pergi ke tempat yang lain. So, tempat lain koordinat dia dekat mana? Tapi sekarang ni dia adalah gabungan. So, gabungan maksudnya M prime ni bukan duduk dekat sana saja. Dia akan gerak ke satu lagi tempat. Dia akan gerak ke satu lagi tempat sebab dua benda berlaku. Dia bukan daripada satu tempat terus pergi satu lagi tempat. Daripada tempat tu dia pergi satu lagi tempat. Banyak dia bergerak. Okay. So, yang ini pula kita panggil M double prime. Dua prime. Dua prime maksudnya penjelmaan yang kedua. So, first original M. Dia buat yang pertama tu. Penjelmaan pertama dia jadi M prime. M ada satu tanda macam ni. Lepas tu yang kedua dia berlaku tu M double prime. Maksudnya image yang kedua kita tulis. Okay. Dia pun akan ada koordinat. Guys, you tahu tak tugas awak adalah apa sekarang? Tugas awak adalah cari koordinat ni, cari koordinat ni. Apa penjelmaan dia? Apa penjelmaan dia? Dia sudah pun bagi. Kita kena cari koordinat dia. Okey, cuba tengok soalan ni. Dia suruh kamu buat P cos 2. Maksudnya apa tahu? M dia melalui P. Okey, M dia melalui P jadi M prime. Lepas tu dia melalui satu lagi P, dia jadi M double prime. Alright, that's the meaning. So, penjelmaan pertama ni adalah penjelmaan P. Yang kedua ni pun P. Dia buat PP. P cos 2 kan? Alright, okay. Itulah apa yang kamu kena buat. So guys, first, very simple. P tu adalah apa? P itu adalah translasi. 2 negatif 4. Guys, kalau translasi, ramai pelajar dia suka buat macam ni. Kira, conteng. Guys, saya tak suka kira-kira semua. Kalau translasi, very simple je. Atas 2, bawah negatif 4. Atas ni X, bawah ni adalah apa? Y. Okay. Koordinat depan ni X. 4 kan? Kamu tambah saja dengan 2. 4 tambah 2, kamu akan dapat 6 jawapan dia dekat sini. Okey, yang seterusnya pula. Yang bawah ni Y. Berapa? 3 tambah dengan negatif 4, kamu dapat negatif 1. Itu koordinat jawapan pertama. Guys, satu markah Satu markah. Boom, dapat. Yang kedua, daripada sini dia melalui P sekali lagi. Apa tu P? P tu adalah 2 dan negatif 4. Translasi. So, 6 tambah dengan 2, dapat 8 ke depan. Lepas tu, negatif 1 tambah negatif 4, kamu akan dapat negatif 5 kat belakang. Guys, that's it. Ini adalah jawapan kamu yang complete untuk A. Simple. P cos 2. So, untuk B pula sekarang. We do the same thing, guys. For B also, kita buat benda yang sama. Dia nak PQ. So, kita nak objek dia adalah apa? Objek dia M. Kita tulis je. Okay, M. Okay, kita buat dengan warna ni. So, kita nampak M. Dia ada koordinat asal dia adalah 4 dan 3. Dia akan melalui satu penjelmaan. Dan dia akan jadi M prime. M prime akan ada satu koordinat. Dia melalui penjelmaan yang kedua. Dia akan jadi M double prime. Akan ada koordinat yang kedua. So, tugas kamu adalah cari koordinat ini. But sebelum itu, kamu kena tahu apa yang berlaku. Apa yang berlaku. Benda ni apa? Tadi, P cos 2, P dengan P. Tapi sekarang ni dia kata PQ. So, bila dia kata PQ, guys, ada pelajar dia terus tulis, cikgu P belakang Q. Salah tu. You know why? Kalau penjelmaan, kita kena buat daripada belakang ke depan. The first thing yang kamu kena buat adalah yang belakang. The second thing yang kamu kena buat adalah yang depan. Guys, that's what you need to do. From back to front. Back to front. Back to front. Itulah apa yang korang kena buat. Daripada belakang pergi ke depan. So, Q dulu, baru kita buat P. Maksudnya, penjelmaan pertama ni adalah Q dan penjelmaan kedua adalah apa? P. You guys make sense or not? Does that make sense or not? Faham tak apa yang cikgu cakap? So, you guys understand this. Next, what you must do adalah kita buat Q dulu. Q tu apa? Dia kata Q adalah putaran 90 darjah arah jam 1-1. Okay, langkah pertama untuk buat putaran, guys. Saya ada teknik untuk buat putaran. Okay, so maybe saya akan create satu course untuk awak. Selepas the next video, I will give you some free lessons on this. Kalau kamu tengah follow, you are the lucky one. Now, kita buat benda ni lah. Putaran 90 darjah arah jam pusat 1-1. Langkah pertama saya akan buatlah tanda pusat 1-1. Mana pusat 1-1? Ting, ini adalah pusat dia. Okay? Dan dia nak putar 90 darjah arah jam. Guys, 90 darjah arah jam maksudnya, kalau jam, dia daripada pukul 12 pergi ke pukul 3. So, kalau ini adalah you punya jam pukul 12, dia pergi ke pukul 3 sampai dekat bawah sini. Jawapan kamu dekat bawah sini. Cikgu, macam mana nak tahu jawapan dia dekat bawah? Magic pengiraan saya. 1, 2, 3, 1, 2. Tengok, saya nak buat saja. Saya tak nak ajar awak sebab dah ada dalam saya punya online class. Kamu boleh dapatkan benda tu if you guys want. Now, let's have a look at this. 1, 2, 3, 1, 2. So, dia ada 3 dengan 2. Saya akan buat 3 dengan 2. 3 dengan 2. So, ini adalah jawapan kamu. Tengok.
Tengok, nampak. Did you see how I do? I didn't do anything. I just put that answer. Oh my god, damn it. How he do that? Belajar. Once you know how to do, you can become a master in it. Let's do it. See, it's not that easy to get everything right, okay? You kena faham betul-betul. It cannot be done in 1 minute, 1 second. No. You need to know the real process. Baru kamu boleh jadi pakar macam ni. You guys can check out my online course. Now, let's go for this one, alright? So, bila saya buat putaran dia, tengok. Daripada sini, dia sudah pergi ke sini. Dia adalah putaran 90 darjah. Arah lawan jam. Dan ini adalah dia punya jawapan dia. So, M prime yang pertama, koordinatnya adalah berapa guys? Dekat sini, 3 dan -2. That's what we get, right? So, kita tulis je koordinat yang pertama dekat sini adalah berapa? 3 dan -2. Dah pun tulis koordinat 3 -2 guys. Can you guys see that not? Alright. Now, daripada 3 -2 ni kita nak buat PP tu adalah apa? Translasi kan? 2 -4 kan? Korang dah tahu kalau 2 kita tambah je 2. So 3 tambah 2 kita akan dapat berapa? 5. Okey, color tukar bang. Okey, kita akan dapat 5. Itu apa cikgu buat? Cikgu ambil 3 tambah dengan 2, cikgu akan dapat 5 koordinat pertama. Koordinat kedua -2 tambah -4, saya akan dapat negatif berapa? -6 guys. That's it. Itulah you punya jawapan yang kedua. Lengkap 4 markah tau. Solid boleh dapat benda ni. Simple. Penjelmaan siapa kata susah. Itu saja guys. 10 questions. Bahagian A settle dah. So itu sahaja untuk part 2. Cikgu harap kamu faham apa yang cikgu ajar kamu dan kamu dapat ilmu yang sangat bernilai daripada konten saya ini. So guys, cikgu nak ingatkan kamu sekali lagi. Kalau kamu belum tekan button subscribe tu, tolong tekan sekarang. Now is the time, and then turn on your notification supaya setiap kali cikgu upload konten, kamu akan dapat notification. And one more thing, kalau kamu suka konten ini, tolong tekan like button supaya ramai lagi boleh tengok konten-konten cikgu. And most important guys, let me know in the comment, topik mana yang kamu rasa kamu ni lemah dalam SPM, kamu nak bantuan. Topik mana ataupun soalan mana yang kamu rasa mencabar, susah nak faham daripada trials kamu. Tolong bagi tahu saya dalam comment section. Maybe saya boleh bantu awak buat video untuk soalan-soalan itu, mengajar kamu macam mana nak dapatkan markah penuh dalam soalan itu. So guys, sekarang ni the most important part, okay, tentang free course yang cikgu janjikan. Alright guys, now the link is in the description. Kalau kamu tengok dekat description ada satu link untuk free course cikgu. Tekan saja link itu, dia akan bawa kamu ke website jumbelajar.com.my. So kalau kamu tengok dalam website itu, cikgu telah jadikan motion graph ataupun graf gerakan topik ini secara percuma untuk kamu. Semua konten dah ada dalam sana. Kamu boleh score markah penuh guys kalau kamu go through cikgu punya lesson one by one tanpa skip apa-apa. Go through everything dan kamu akan dapat markah penuh. Saya janji benda ni you will definitely understand the whole topic dan dapatkan markah penuh dalam SPM kamu. Semua yang kamu perlu buat adalah just sign up, gunakan Google account kamu ataupun create account yang baru, and then kamu dah boleh tengok cikgu punya konten secara percuma. Okey, sebab cikgu bagi kamu konten saya secara percuma, apa yang saya nak kamu buat adalah tolong cikgu berikan review ataupun feedback tentang konten cikgu selepas kamu go through the entire course. So kamu kena tekan review button tu, tulis apa yang kamu rasa, berikan berapa star yang kamu rasa cikgu layak dapat daripada konten itu dan berikan pandangan kamu guys. You boleh tulis panjang sikit. There is no problem. I'll be very happy untuk dengar review kamu daripada online course yang cikgu bagi kamu secara percuma. So guys, hope you like dan enjoy konten ini. The next content is coming up soon. So stay tuned. Jangan lupa subscribe, bell icon. Next content terus boleh tengok. Wish you guys all the best. Take care. Bye bye.